Jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya KKR diingatkan supaya terus meningkatkan produktiviti kerja, dedikasi dan proaktif bagi menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syah Hilmi Yahya berkata, ini kerana kementerian tersebut merupakan nadi pembangunan infrastruktur yang berkait rapat dengan masyarakat. Ia juga selaras dengan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang menekankan aspek pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Saya berbesar hati untuk berpesan kepada semua kaki tangan untuk sentiasa proaktif, komited dalam menunaikan tugas dan hikmat mereka berkenaan dengan skop jabatan masing-masing. Datuk Syah Hilmi yang juga Menteri Kerja Raya menyatakan demikian dalam Majlis Amanat Menteri bersama jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya bahagian Tawau. Lebih 100 kaki tangan jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya Sabah hadir dalam majlis ini. Kira-kira 20,000 pengunjung dijangka hadir sempena Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah 30 Januari ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, persiapan sambutan itu kini berada di peringkat akhir. I hope that this will make it a very auspicious day for everyone. Yeah, invite all groups, whether you are from ethnic groups or from Chinese, all the communities are invited. Open house. We have also invited Tun Musa Ahmad. Datuk Christina ditemui pemberita selepas menyempurnakan Tourism Insight Day 2025 di Kota Kinabalu. Majlis Rumah Terbuka ini akan menampilkan acara menarik seperti persembahan kebudayaan Cina oleh kumpulan sekolah, termasuk tarian tradisional oleh Sekolah Tinggi Kota Kinabalu, persembahan gendang perayaan 24 oleh Kian Kok dan orkestra dari Songxian. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor dijangka menghadiri majlis sambutan berkenaan. Kehangatan sambutan Tahun Baru Cina mula dirasai di Beaufort. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram yang juga Adun Lumadan menyantuni rakyat menerusi tinjauan mesra sempena sambutan Tahun Baru Cina. Ketika ditemui, Datuk Ruslan berkata program tersebut antara lain bertujuan mengeratkan hubungan dengan rakyat khususnya kaum Tionghoa yang menyambut perayaan Tahun Baharu Cina. Pada tahun ini juga kita telah pun bersama-sama dengan Perkisu daerah Beaufort bahawa Perkisu kita bawa bersama untuk mereka akan dapat memberi maklum bahawa satu-satu perniagaan ataupun individu mempunyai Perkisu itu adalah sangat baik untuk dilindungi dan sebagainya. Datuk Ruslan turut mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati semasa memandu sepanjang perayaan Tahun Baharu Cina bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan KPPK menyasarkan prestasi yang lebih cemerlang dengan menjadikan Sabah sebagai negeri terbaik dalam perindustrian, mesra pelaburan dan keusahawanan tahun ini. Menterinya Datuk Pung Jinze berkata menjadi keutamaan bagi tahun 2025 untuk memperkasa Sabah sebagai destinasi pelaburan utama. Kita telah lihat kebelakangan khususnya 2-3 tahun ini hasil kita ataupun ini hasil untuk orang Sabah. Hasil untuk orang Sabah adalah amat positif dan memberangsangkan. Kita dapat lihat 2 kilang yang kita berjaya menyeraraskan. Kita berjaya bukan saja menyeraraskan pelaburan, kilang berjaya ditubuhkan dan siap dibina dan selepas itu dia berjaya dieksportkan. Datuk Fung ditemui pemberita selepas Majlis Amanat KPPK tahun 2025 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2024 di Kota Kinabalu. Menurutnya, pelaburan berimpak tinggi seperti SK Nexilis dan syarikat Kibing yang mencecah bilion ringgit kini memasuki fasa seterusnya tahun ini.
Beliau yakin ia akan membawa lebih banyak manfaat kepada rakyat termasuk perusahaan tempatan yang turut menyaksikan peningkatan positif melalui bantuan dana daripada kerajaan. Kira-kira 112,000 penerima yang berdaftar dalam e-Kasih di negeri ini menerima manfaat sumbangan asas Rahmah Sara 2025 menerusi mekanisme yang dilaksana melalui MyKad. Pengarah Perbendaharaan Sabah PMS Awang Orali Awang Damit berkata bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, penerima akan menerima RM100 sebulan. Jadi tujuan untuk kita hari ini untuk kita memastikan penerima faham dan tahu bagaimana memanfaatkan bantuan yang telah disediakan, yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan melalui bajet 2025. Awang Orali ditemui media ketika meninjau pelaksanaan sumbangan asas Rahmah Sarah 2025 di Tuaran. Bayaran Sarah akan dikreditkan ke akaun masing-masing pada setiap 1 hari bulan. Manakala bermula April hingga Disember pula mereka akan menerima RM200 sebulan. Sara boleh dibelanjakan untuk membeli barangan keperluan asas yang diseneraikan di premis berdaftar melalui MyKasih Foundation. Tapi kita masih lagi bekerjasama dengan pihak pejabat daerah untuk buat penambahan. So kita akan masih menambah. Setiap hari ramai lagi kedai-kedai yang datang jumpa kami untuk menjadi rakan niaga untuk program Sara. Oh, terima kasih sama kerajaan kerana membantu rakyat yang memerlukan lah. Karena orang yang macam kurang pendapatan tu ada okey sikit lah dalam perbelanjaan kami sehari-hari. Saya sungguh gembira dapat bantuan yang seperti ini yang saya belum merasa selama ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan hari ini. Kira-kira 3.400 penerima Sarah di Tuaran bagi tahun 2025. Awang Hadwan Nizam Awang Damit dan Farida Abdul Rasa muncul Johan Qari dan Korea sempena Majlis Tilawah Al-Quran MTQ peringkat daerah Sandakan. Mereka menewaskan 5 peserta lain sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 beserta sijil. Awang Hadwan Nizam dan Faridah mewakili Sandakan ke peringkat bahagian di Dewan Masjid Daerah Sandakan 7 Februari depan. Adun dilantik Datuk Jafari Waliam ketika ditemui RTM berkata, pihaknya sentiasa komited untuk bekerjasama dalam menjayakan program seumpama pada masa akan datang. Insya-Allah yang mana kita boleh bantu macam tahun-tahun yang sudah, kita sentiasa membantu apa acara dan majlis Tilawah Al-Quran ini. Kita akan bersama-sama untuk membantu untuk menjayakan program Tilawah Al-Quran. Bahawasanya peserta Qari dan Qariah yang memenangi Johan tadi ini mestilah melepasi markah-markah yang tentu itu di bawah kawalan selia daripada pihak urus setia. Penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran MTQ di peringkat sekolah merupakan usaha murni bagi menyemarakkan rasa cinta terhadap Al-Quran, khususnya dalam kalangan generasi muda. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Datuk Roslin Datuk Siabok berkata, penganjuran itu mencerminkan komitmen pelbagai pihak ke arah memperkukuh nilai-nilai murni yang terkandung dalam Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam. Datuk Roslin berkata pertandingan ini mampu mendekatkan pelajar kepada Al-Quran serta membentuk akhlak dan sasia diri selain mencungkil pelapis Qari dan Qariah yang berwibawa serta mampu bersaing sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berucap pada majlis perasmian MTQ terbuka sekolah-sekolah peringkat daerah Sandakan di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Teks ucapan dibacakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Rosman Idris. Sementara itu ketika ditemui pemberita, penyelaras MTQ peringkat sekolah PPD Daerah Sandakan, Ustaz Sarudin Andang berharap program berkenaan menjadi perintis kepada sekolah lain. Harapan kami pada tahun-tahun akan datang diteruskan program seumpama ini untuk lapisan, untuk kita mencari pelapis dan juga memberi galakan kepada
anak-anak kita di daerah Sandakan, anak-anak muda yang meminati dan juga mencintai Al-Quran itu. Semoga mutu bacaan dan juga kualiti bacaan dan juga kemahiran yang berkaitan dengan Al-Quran itu sentiasa akan meningkat. 29 peserta dari sekolah menengah dan rendah termasuk Sekolah Menengah Agama Negeri Seman Kunak dan Topuan Hajar Rahmah Kinarut serta Sekolah Menengah Sains Selat Datu menyertai program ini. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.